Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Setelah sekian lama Shahid dan Kasim tak banyak cerita tentang dia, tiba-tiba bila muncul nama dia, dia punya kes pula tiba-tiba sudah sampai di AGC, di Peguam Negara. Apa cerita Syahidan ni? Dan paling hebat lagi, Hadi Awang pun kes dia sudah sampai di tangan AGC. Adakah ini akan membuatkan Hadi Awang akan didakwa? Kita tengoklah. Nampaknya ada ramai orang yang tiba-tiba sejak sekarang ini, bila Anwar naik jadi Perdana Menteri, semua tiba-tiba nak kena dakwa. Ini kerana hebatnya Anwar Ibrahim. Ini kerana Anwar tak mau berkompromi dengan apapun salah laku di dalam Malaysia. Kertas siasatan kes Hadi Awang dan Syahidan Kasim kini di tangan AGC. Menteri Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution Ismail telah memaklumkan, mengesahkan bahawa Polis Diraja Malaysia PDRM sudah pun selesai di dalam siasatan ke atas dua pemimpin pembangkang berhubung isu menjatuhkan kerajaan. Kata Saifuddin, kertas siasatan tersebut sudah pun diserahkan ke Jabatan Peguam Negara AGC untuk tindakan selanjutnya. Patutlah sekarang ini dah senyap. Hari itu kalau saya tak silap, Hadi Awang mendakwa kerajaan ini akan tumbang pada bila-bila masa, dan dia pun mengaku bahawa ada gerakan untuk tumbangkan kerajaan. Tapi tak tumbang-tumbang pun. Waktu itulah. Dan sekarang ini pun saya nampak tak mungkin kerajaan ini boleh tumbang. Tak mungkin. Kalaupun ada daripada UMNO, kalaupun seluruh UMNO pindah ke kalaupun seluruh UMNO pindah, yang tak mungkin berlaku, tak akan tumbang juga Anwar Ibrahim. Tak boleh tumbang juga. Masih belum boleh tumbang. Tak boleh. Tapi mustahil. Aduh. Menurut Saifuddin Nasution Ismail, iaitu Menteri Dalam Negeri, beliau berkata, menurutnya siasatan itu dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia, membabitkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim. Katanya PDRM telah menjalankan siasatan ke atas dua laporan polis di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 ke atas kenyataan Ahli Parlimen Arau iaitu Syahidan Kasim berkaitan rancangan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pada ketika ini. Okey. Demikian adalah perkembangan terbaru. Jadi kita berharap semoga AGC dapat membuat keputusan terbaik untuk negara Malaysia. Sama ada untuk mendakwa ataupun tidak mendakwa, terpulang kepada AGC. Yang pasti kita mengharap supaya keadilan, kebenaran dapat ditegakkan di Malaysia. Okey, kita berdoa semoga AGC diberikan
kebijaksanaan untuk menangani perkara ini dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Wow, kejutan besar untuk PAU 2023 UMNO. Dikabarkan, kabar-kabar angin mengatakan ada 10 orang penting, 10 orang besar, 10 panglima, 10 komandan, 10 orang yang merupakan sangat berpengaruh di dalam UMNO dikabarkan bakal menyertai Perikatan Nasional sebelum PRN. Betul atau tidak? Saya pun tak pasti siapa dan kenapa, tak pasti, tapi kita bacakan bersama. Perikatan Nasional mendakwa. Oh, ini Perikatan Nasional yang mendakwa. Mereka saja nak cakap, belum tahu betul atau tidak. Okey, 10 orang. Perikatan Nasional mendakwa, kononnya ada sekurang-kurangnya 10 warlord daripada UMNO dijangka menyertai gabungan itu sebelum pilihan raya negeri. Dari dulu lagi cakap begini. Kerja ni bila-bila masa runtuhlah, kata apa? Tok Guru Hadi Awang hari tu kata bila-bila masa, dalam masa terdekat dah cukup nombor, tak cukup-cukup pun. Kali ini ada 10 orang. 10 orang. Siapa 10 orang tu? Yang saya tahu hanya 3 orang saja. Itu pun kalau betul yang digembar-gemburkan sekarang. Kononnya adalah beberapa nama, tapi saya tak yakin. Itu hanya gambar. Ada yang berpeluk dengan Omar lah, ada yang makan bersama dengan pemimpin Perikatan Nasional lah. Tapi itu saja gambar biasa. Kita tengok nanti. Nanti jangan-jangan silap-silap hari bulan bukan orang kerajaan yang masuk dalam PN, tapi orang PN pula masuk kerajaan. Kita tak tahu, kita tengoklah. Ketua Penerangan Bersatu, iaitu Datuk Razali Idris, mengesahkan perkara itu, berkata, antara mereka yang dijangka menyertai gabungan terbabit adalah pemimpin yang telah disisihkan oleh UMNO. Wow, ada beberapa orang pemimpin yang disisihkan UMNO. Kita tahu Isyamuddin Tun Hussein sudah disisihkan UMNO, dan ada beberapa lagi pemimpin yang digantung. Contohnya Syarif Hamdan. Syarif Hamdan kah? Minta maaf kalau salah lah. Tapi ya, ada beberapa orang. Kata Ketua Penerangan Bersatu itu, dia kata ada ... kira orang yang ada namalah yang disisihkan oleh UMNO, katanya. Kita tengoklah siapa. Secara sukarela, mereka sertai salah satu parti dalam Perikatan Nasional. Sama ada PAS atau Bersatu, katanya. Kita akan umum sebelum PRN, katanya, kepada pemberita ketika ditemui di pekarangan ibu pejabat PN di sini semalam. Wow, kalau betul-betul mereka lompat, katakanlah mereka lompat parti, secara otomatiknya mereka punya kedudukan itu ditarik. Kerana sudah ada akta anti lompat parti. Okey. Beliau berkata demikian ketika ditanya berkenaan pemimpin UMNO selain bekas pengerusi UMNO Selangor, iaitu Tan Sri Noh Omar, dan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin, yang kononnya disebut-sebut bakal menyertai Perikatan Nasional. Saya tak boleh fikir kalau Khairi Jamaluddin masuk Perikatan Nasional. Dia nak join dengan siapa? Join dengan Bersatu atau PAS? Tak tahulah. Mengutip laporan sebelum ini, Ketua Penerangan PN iaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali pernah mengesahkan terdapat 8 bekas pemimpin UMNO bakal menyertai gabungan itu. Sampai sekarang tak ada. Mengulas perkembangan pertemuan Khairi dan pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berangkap Presiden Bersatu, Razali berkata, setakat ini belum ada sebarang perkembangan tentang tawaran sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi MPT Bersatu. Tawaran kepada KJ Khairi bukan perkara baru, katanya. Dalam kalangan MPT kita terbuka, tak nampak ada yang membangkang. Kebanyakannya setuju sebulat suara, katanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita tengok siapa yang lompat dari mana ke mana. Jangan-jangan
hanya satu andaian itu salah pula. Rupanya bukan daripada kerajaan perpaduan yang lompat, tetapi daripada pembangkang pula lompat. Kita tengoklah. Tapi pada pendapat saya, tak payah lompat-lompat lah. Kita sudah ada akta lompat parti. Kenapa mau melompat lagi? Kenapa mau lompat lagi? Tak payah lompat. Dengan Nadi Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Selamat datang Malaysia. Bye-bye.